Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Sarawak telah menempatkan dirinya dalam ekonomi baru melalui pelibatan dalam pelbagai industri tenaga hijau seperti hidrogen dan metanol. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, pelibatan dalam pengeluaran gas metanol hijau akan mempromosikan pelabuhan di negeri ini sebagai hub industri perkapalan di peringkat antarabangsa. Jelas beliau, industri perkapalan hari ini sedang dalam proses transisi dari bahan api fosil kepada metanol sebagai sumber baru untuk menjana kapal mereka. Katanya dengan Sarawak kini memiliki loji metanol terletak di Bintulu, ia akan menarik minat syarikat perkapalan dari luar negara menggunakan fasiliti di pelabuhan negeri ini. Sekarang kapal, sibuk banyak keluar kapal. Kapal mau tukar daripada minyak kepada metanol enjin dia. So what happened? They need green methanol to run their ship. Beliau berkata demikian pada sambutan Tahun Baru Cina SUPP 2024 dan Majlis Makan Malam sempena ulang tahun ke-65 SUPP di Hotel Kingwood Sibu pada Sabtu. Menurut Datuk Patinggi Abang Zohari lagi, industri hidrogen juga diyakini akan berkembang pesat dengan beberapa syarikat kenderaan ternama di seluruh dunia yang telah beralih kepada penggunaan bahan bakar bersih itu. Dalam hal ini, Sarawak katanya mengambil langkah ke depan apabila menubuhkan kilang pengeluaran grafit yang terletak di Bintulu untuk digunakan dalam kenderaan yang dikuasakan oleh tenaga hidrogen. Ini semua baru ini. Dan Sarawak, we have positioned ourselves in the new economy. Having said that, what is important? Stability. We must not have divisive politics yang mau pecah-pecah orang. We must have a united and cohesive politics. The leaders must work together. No personal agenda. Tambah beliau, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP tetap relevan dalam kalangan rakyat di negeri ini walaupun setelah 65 tahun penubuhannya. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak merangkap Presiden Parti SUPP Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Ming T serta dif-dif kenamaan yang lain. Terdahulu, Datuk Amar Profesor Dr. Sim dalam ucapan aluannya berkata, sambutan Tahun Baru Cina SUPP dan Majlis Makan Malam sempena ulang tahun ke-65 parti itu sangat signifikan sebagai memperingati penubuhan parti itu pada 1959 di Sibu. Katanya sepanjang penubuhannya, SUPP telah menjalinkan kerjasama yang kukuh bersama Parti Persatuan Putra Bersatu PBB. So for us, we are actually back to Sibu for our Chinese, for our family reunion. And Sibu is where the party started in 1959. And also we are back home for the Chinese New Year reunion. Over 50 years, we have good partners with PBB. We have trusted partners, laying foundations. We help each other when time of difficulties, and later on we joined by PRS, we joined by PDP, and together, extended family. That's why the formula and the unity we are able to win 76 out of 82 seats under our premier leadership. Tambah Dr. Sim, Sarawak amat menekankan pendidikan bagi melahirkan seramai mungkin bijak pandai yang dapat membawa dan membangunkan negeri ini di masa akan datang. Industri sawit negara bakal menerima khabar positif berhubung pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO daripada Kesatuan Eropah EU dalam masa terdekat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kepimpinan EU dijangka mengiktiraf MSPO sebagai antara proses dalam pengauditan Peraturan Produk Bebas Penerbangan Hutan Kesatuan Eropah EUDR selewat-lewatnya Jun depan.
Pengkabaran baik itu menurutnya telah dikongsikan oleh delegasi EU kepada beliau setelah mengadakan sesi sumbang saran di negeri ini sejak Rabu lepas. Bagi melihat potensi pelaburan di Sarawak, semua negara-negara Eropah yang dibuat di Sarawak selama 5 hari, di mana mereka mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan TYT Negeri Sarawak, berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Premier, dan juga hari itu session dengan kami untuk melaporkan apa hasil daripada brainstorming mereka, iaitu mereka melihat bahawa potensi besar untuk pelaburan di negeri Sarawak. Mereka melihat bahawa PCDS yang dibangunkan itu sama ada dalam konteks digital economy, green energy, the new transition, merupakan satu peluang di mana EU boleh memberi sumbangan dari segi pelaburan dan mereka amat berminat. pada Mei tahun lepas, Fadilah pada ketika itu memegang portfolio Menteri Peladangan dan Komuniti mengadakan lawatan rasmi serta misi perdagangan ke Brussels, Belgium bagi menjelaskan pendirian negara-negara anggota Majlis Negara-Negara Pengeluar Sawit CPOPC mengenai pelaksanaan EUDR. Sebagai ahli CPOPC, Malaysia komited untuk terbabit secara aktif dalam platform berkenaan dan meneruskan agenda menentang kempen negatif negara barat terhadap minyak sawit. Menteri Perolehan Tenaga dan Transformasi Air itu berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan penyerahan grant tahunan berjumlah RM255,000 kepada 83 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Parlimen Petrajaya di Kuching pada Sabtu. Terdahulu semasa berucap, beliau yang juga ahli Parlimen Petrajaya menyatakan bahawa beliau akan mengadakan satu perjumpaan bersama kesemua JKKK di bawah parlimennya termasuk wakil-wakil setiap kampung yang sering mengalami banjir bagi membincangkan langkah-langkah untuk menangani masalah banjir di kawasan berkenaan. Di samping itu, beliau turut berpesan kepada semua JKK untuk terus memikul amanah dan tanggungjawab dalam memastikan kemajuan serta keselamatan di kawasan masing-masing. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT mensasarkan untuk mencapai liputan penuh bekalan air di Sarawak menjelang 2030. Menterinya Datuk Seri Julaihi Narawi berkata setakat ini liputan keseluruhan bekalan air di Sarawak adalah dianggarkan pada 85.4% dan liputan di luar bandar pula dianggarkan pada kadar 70.5%. Katanya usaha untuk melengkapkan liputan bekalan air itu selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Untuk keseluruhan Sarawak, kita juga telah dapat meningkatkan bekalan air di kawasan luar bandar. Kalau dulu bekalan air di kawasan luar bandar hanya mencapai 61%, sekarang kita sudah mencapai hampir 71% untuk kawasan luar bandar. Maknanya kalau untuk seluruh Sarawak 85.4% dan ini merupakan satu peningkatan dalam usaha kerajaan Sarawak untuk membekalkan air terawat ke seluruh kawasan di seluruh Sarawak termasuk di kawasan luar bandar. Dan ini adalah selaras dengan Post-COVID Development Strategy 2030 ataupun PCDS 2030. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa program Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian bekalan air Tanjung Manis pada Sabtu. Program tersebut telah dirasmikan oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Datuk Abang Openg. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata projek yang merupakan sebahagian daripada pelan induk bekalan air dan grid air Sarawak yang menelan kos sebanyak RM974.1 juta telah mula beroperasi sejak 2 Oktober 2023. Terdahulu, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, dalam ucapan aluannya berkata, loji air Tanjung Manis merupakan sumber bekalan air yang kedua di kawasan itu yang berimpak tinggi dan akan memberi manfaat besar kepada rakyat di situ. Menurut beliau, dengan beroperasinya loji tersebut akan membantu dalam mencapai salah satu agenda dalam PCDS 2030 iaitu sektor pertanian di mana Tanjung Manis sudah dikenal pasti sebagai salah satu kawasan yang berpotensi dalam sektor berkenaan. Kerjasama pemimpin atasan sehingga ke peringkat akar umbi memainkan peranan penting dalam memastikan pembangunan yang dirancang dapat diselaraskan dengan lancar.
Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagahwiin berkata, pembangunan di sesuatu kawasan memerlukan input daripada semua pihak, termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, residen bahagian mahupun ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK sebagai ramuan pembangunan kawasan. Di Serian misalnya, kini mengalami proses pembangunan pesat dengan kawasan yang semakin luas sekaligus memerlukan dana yang besar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam sempena Tahun Baru Cina 2024 di sini pada Jumaat. Justru katanya kerajaan Sarawak telah menubuhkan agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA sebagai usaha membangunkan kawasan zon selatan dengan lebih berkesan dan teratur. Dalam majlis yang sama, ADUN Tarat itu juga menegaskan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menjadi keperluan masa depan khususnya di Sarawak yang kini bergerak ke arah adaptasi teknologi baharu. Malah ia sekaligus membuka peluang pekerjaan yang memerlukan tenaga mahir khususnya dalam subjek STEM. Hadir sama Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin, Temenggung Cina kawasan Serian Gi Ah Chok, Residen Bahagian Serian Caroline Cleopas Joseph, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Damon Rejek serta tetamu terhormat yang lain. Warga emas disarankan untuk terus bergiat aktif dalam aktiviti-aktiviti sehat seperti permainan catur. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, permainan catur Xiang Qi Cina ini dapat menjamin kecergasan otak di samping mengeratkan hubungan ketika berinteraksi dengan orang di sekeliling. Catur yang dikenali sebagai permainan strategik dikatakan banyak memberi manfaat kepada kita. Melatih otak dengan cara bermain catur juga dapat menurun risiko mudah lupa, khususnya di usia tua, katanya. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis ramah tamah Tahun Baru Cina serta pertandingan catur Xiang Qi terbuka di Persiaran Kabur Old Main Street di sini pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau turut berbesar hati kerana permainan catur Cina ini turut mendapat sambutan yang baik dalam golongan anak muda. Beliau berasa gembira apabila melihat permainan catur ini turut disertai oleh golongan muda pada pagi ini. Mereka boleh mengambil kesempatan terbaik ini untuk berinteraksi serta mempelajari pengalaman-pengalaman yang bernas daripada golongan yang lebih berusia. Turut hadir pengerusi Persatuan Siang Kimiri Wong Sing Chang, Kaunselor Nicholas Toh dan Kaunselor Yap Siu Jin. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media shortcast termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan sambutan Tahun Baru Cina SUPP 2024 dan Majlis Makan Malam sempena ulang tahun ke-65 SUPP di Hotel Kingwood, Sibu pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.